Semua tu awak kena ingat. Okay, so minggu lepas kita hanya belajar satu sahaja jenis data iaitu integer. Okay, alright. Kalau saya tiba-tiba left, mungkin nanti tolong maklumkan dari masa ke semasa. Kalau tidak, nanti saya tak perasan seperti semalam. Saya yang tiba-tiba terkeluar daripada penerangan ini. Okay, alright. So hari ini kita sambung jenis data yang lain di mana ada lagi 4 jenis data yang kita belum belajar. Okay, so hari ini kita akan belajar berkaitan jenis data double, char, string dan boolean. Okay, namun perlu pastikan jenis data yang kita akan belajar ini pada hari ini terdapat jenis data yang tidak boleh digunakan di bawah Python. Okay, kerana jenis data tersebut Python tidak boleh detect ataupun tidak boleh support. Alright. Okay, so kita teruskan. Okay, saya just buat revision sedikit. Okay, di mana jenis data integer, ingat seperti mana you belajar mathematics, integer hanya melibatkan nombor bulat sahaja, tidak melibatkan nombor pecahan ataupun nombor perpuluhan. Okay, right. Namun integer mempunyai nombor termasuk positif dan juga negatif. Okay, so seterusnya adalah jenis double. Okay, jenis double sekiranya awak lihat di sini, okay, ia adalah mewakili nombor juga seperti integer, namun ia melibatkan nombor yang berbentuk pecahan dan juga titik perpuluhan. Okay, terdiri juga daripada nombor negatif. Okay, di sini awak tambah huruf F. Terdiri daripada nombor negatif dan positif, namun nombornya perlulah dalam bentuk pecahan dan juga titik perpuluhan. Okay, dan mengapa jenis data ini ada? Ia adalah untuk melibatkan pengiraan yang lebih jitu. Okey, contoh pengiraan wang sekiranya you dapati pengiraan wang mempunyai nilai titik perpuluhan berapa sen. Okey, kalau kita pakai integer tidak tepat. You bayangkan kalau sepatutnya you bayar RM25 80 sen. Tiba-tiba you round off kan, you akan jadi 26. So, dah melebihi, betul? So, disebabkan itulah kita perlukan jenis data double untuk pengiraan yang lebih jitu dan lebih tepat. Dan juga selain itu untuk menyelesaikan masalah matematik yang lebih kompleks. Terlalu banyak matematik yang memerlukan nombor titik perpuluhan. Misalnya kalau you ada pengiraan melibatkan berat yang ada mempunyai titik perpuluhan, so itu adalah lebih tepat. Okey, namun jenis data double digunakan, istilah double ini banyak digunakan di bawah bahasa pengaturcaraan C, C++ dan juga C hashtag ini. Okay, alright. Mengapa Python tidak menggunakan ini? Okey, Python tidak gunakan istilah double sebab dia tak boleh support. Namun pengganti istilah ataupun jenis data double di bawah Python kita menggunakan data float. So ingat double adalah merupakan salah satu jenis data dalam segmen kod. Namun Python tidak menyokong, right? Dia menggunakan data float. Sama saja maksudnya, bermaksud nombor berbentuk pecahan dan juga titik perpuluhan sama ada negatif ataupun positif. Okey, so di sini boleh nampak perbezaan double dan float. Okey, mengapa double dan juga float? Okey, itu sebenarnya bergantung kepada pembina pengatur cara tersebut telah membuat mengapa ada double dan juga float. Okey, di mana double sekiranya you rujuk buku teks, okey, penggunaan memori untuk double 64 bit, manakala float 32 bit. Di sini you boleh nampak pecahan-pecahan bit bagi double dan pecahan bit bagi nilai float. Okey, di mana 1 bit bersamaan 11 bit, di mana nilai sebelum titik perpuluhan dan untuk nilai selepas titik perpuluhan adalah 52 bit. Manakala sekiranya data float pula digunakan di bawah Python, kalau nilai sebelum titik perpuluhan 8 bit, manakala selepas titik perpuluhan 23 bit. Okey. Alright, ini adalah contoh di mana data double, jenis data double digunakan di bawah C++. Okey, di sini yang ini you boleh cuba
type menggunakan pengaturcaraan C++. Sebab tu saya tak galakkan you download semua bahasa pengaturcaraan. It's better you try it online. Okay, you just find online C++, then you type this one and you will get the output like this. Dia akan bagi tahu nilai double yang pertama 3.5, nilai double kedua 4.9, hasil tambah kedua-dua nombor ialah 8.4. Mengapa? Nampak? Di sini dia isytiharkan dahulu double. Okey, dia letak jenis data double. Okey, data double untuk nombor yang pertama 3.5. So dia dapat define lah. Okey, nombor yang pertama di bawah C++ adalah 3.5. Okey, double yang kedua pula. Okey. Right, double 63. Okey, 62. Okey, nombor yang kedua 4.9. Hasil tambah ataupun tolak, bahagi darab, you yang tentukan pengiraan apa yang you ingin jalankan dan apa hasilnya. Namun di sini you nampak C++ menggunakan count untuk fungsi output. Tetapi untuk Python, untuk paparkan sesuatu, kita menggunakan print. Okay, so nampak di mana perbezaan istilah-istilah di bawah bahasa pengaturcaraan C++ dan juga Python. So you kena tahu perbezaan tersebut. Adakala soalan tanya ya. Okay, alright, double di bawah apakah bahasa pengaturcaraan yang menyokong penggunaan jenis data double. So you kena tahu kalau double C++, C dan juga C hashtag. Kalau Python adalah jenis data float, sama saja maksud seperti double. Okey, so ini adalah contoh di dalam buku teks anda juga, namun menggunakan data float. Okey, ini untuk Python Python menggunakan data float. Isytiharkan dahulu. Okey, nombor pertama adalah float. Nombornya apa? Nombor yang kedua tetap float. Okey, awak kena tahu kalau awak nampak nombor perpuluhan, tulis float, bukan int. Int integer bermaksud nombor bulat. Okey? Nombor ketiga, awak ingin melakukan pengiraan apa? So, ini adalah hasilnya. Pengiraannya nombor 1 campur nombor 2. Print. Ini yang saya kata ni. Print, dia akan paparkan output yang dikehendaki. Namun, sekiranya soalan ingin anda bundarkan nilai float tersebut kepada berapa titik perpuluhan. So, you can nampak fungsi round. Round ini, dia akan terus round off kan berapa titik perpuluhan. Round nombor 3,2. Bermaksud kita nak berapa titik perpuluhan yang dikehendaki. Okey, sebenarnya ini you boleh cuba. Bagaimana kalau you nak sekalikan print dan juga round ni. Okey, saya pernah cuba ada pelajar yang dapat, ada pelajar yang tak dapat. Tak apa. So, kalau kita berada di kelas memang saya akan cuba minta you cuba serentak. Okey, namun di sini nanti you boleh cuba sendiri. Contoh 3.3 you buat sama sahaja. Okey, ini bukan tugasan namun sebagai percubaan. Okey, kerana seperti yang kita maklum sistem yang terbaik adalah sistem yang paling ringkas. Bermaksud kalau ini sepatutnya kita boleh mudahkan di mana print dengan round ni kita sekalikan. Okey? Alright, tak apa, nanti kita cuba di masa kalau kita ada sempat kita akan cuba secara online. Namun ingat saya tekankan sekali lagi round bracket. So dalam ini bagi tahu yang mana satu you nak round off kan, pun boleh ubah mana yang you nak round off kan dan berapa titik perpuluhan. Tapi make sure kena ada koma. Okay, alright. Jenis data yang ketiga adalah char. Okay, char bermaksud karakter. Okay, dia ambil short formnya adalah char, di mana char adalah mewakili aksara. Apa itu aksara? Huruf abjad, angka dan simbol mengikut piawaian ASCII iaitu American Standard Code for Information Interchange. This one you can see on your textbook at behind there. Ada lampiran, you boleh rujuk itu adalah antara simbol-simbol mengikut piawaian ASCII. Okay, right. Bahasa pengaturcaraan yang iktiraf ataupun menggunakan data char ini adalah C, C++, C hashtag dan Java. Okay, so keempat-empat bahasa pengaturcaraan ini menggunakan sinteks char. Dia tak tulis karakter. Karakter terlalu panjang, so dia short form kan.
menggunakan char untuk isytiharkan sesuatu pun boleh ubah berbentuk aksara. Okey, Python tak guna data jenis char. Okey, dia menggunakan semua aksaranya menggunakan data yang dipanggil string, namun tetap salah satu di bawah char. Okey, alright. So, pengelasan jenis char kita boleh lihat di sini. Kalau huruf seperti you tahulah, capital letter A from A to Z and huruf kecil A hingga Z. Okay, kalau digit awak tahulah 0, 1 hingga infinity 999 itu adalah berbentuk digit. Okay, kita panggil digit bukan nombor. Manakala abjad, cikgu abjad bukan ABC ke? Okay, untuk di bawah ini abjad tu dikira simbol. Okay, simbol semua. Alright. Okay, so nanti awak salin contoh 3.4. Okay, string ni di bawah char. Okay, ingat tadi kita tahu kan string kan. Okay, namun untuk Python string merupakan satu perkataan yang dibina daripada aksara, susunan. Awak dah campur abjad ke huruf semua tu, awak dah bina dia akan menjadi satu aksara. Penerangan string ni adalah merupakan satu urutan aksara yang berjujukan. Okay, membentuk suatu rentetan. Ini kita panggil string. Kalau yang tadi tu setiap satu ni kita panggil char. Betul? Okay. C++, Ruby, Python menggunakan jenis data ini. Namun kita tak tulis string penuh, kita just pakai str sahaja. Okay, untuk define perkataan ini, kita perlu letak sama ada tanda petikan tunggal seperti ini. Nampak? Atau tanda petikan berganda seperti ini. Sekiranya tidak letak, nanti sistem awak tidak dapat baca apa yang anda ingin lakukan. Okay? Alright, mengapa perlu guna benda ini? Tanda petikan tunggal ataupun petikan berganda, ia adalah untuk memberitahu permulaan dan pengakhiran satu ayat. So awak tahulah kalau panjang ayat awak, tak apa. So tapi make sure jangan tertinggal satu pun. Sama ada permulaan ataupun pengakhiran. Okay? Alright, so ini adalah contohnya. Alright, di mana bahasa pengatur caraan yang menggunakan jenis data string. So, dia nak isytiharkan dulu ayat yang ingin kita gunakan. String, nampak? Pembuka kata, selamat datang. Kita printkan ayat yang kita dah isytiharkan tadi. Okay, kita dah isytiharkan di sini kan. Dia terus ulang balik, tulis selamat datang. Okay, sekiranya awak lihat teks berwarna biru iaitu yang ini adalah output. Okay, output this one, print. Okay, maksudnya kita nak paparkan. Okay, alright, dan awak nampak dia tak tulis dah print prostofi ayat. Dia terus baca dah, dia dah boleh baca sebab di atas ini kita dah isytiharkan perkataannya. So di sini tidak perlu tanda petikan tunggal ataupun tanda petikan berganda. Okay, you boleh cuba buat tapi nanti kalau you tulis di sini tanda petikan tunggal, dia tak akan keluar selamat datang. Dia akan keluar ayat. Okay, you boleh cuba di mana perbezaan meletakkan tanda petikan tunggal dan tidak. Okay, alright. Selain itu, ini adalah jadual untuk menggabungkan data-data string dengan fungsi Python yang lain. Okay, ia adalah untuk memanipulasikan string tersebut iaitu suatu aksara tersebut mengikut keperluan. Okay, awak lihat tanda bracket bersegi ini dengan mempunyai dot. Okay, ia adalah untuk mencapai aksara lebih dalam string. Len ataupun kita panggil bracket yang biasa kita panggil bracket itu adalah len. Okay, di mana untuk menghitung bilangan aksara dalam string, simbol tambah, gabungkan dua string tanpa ruang kosong, koma, gabung dua string dengan ruang kosong, simbol star ni ulang string dengan bilangan yang dinyatakan, join bracket, menambahkan aksara di antara setiap aksara. So di sini awak kena tahu sekiranya soalan tanya apa maksud di simbol-simbol yang digunakan, you kena faham. Okay. So ada yang baru masuk ke? Okay. Kalau saya tak sempat, request the others, tolong yang lain yang ada tu tolong admit sahaja ya.
Okay, so sampai sini boleh faham tak? Mungkin saya laju, takut nanti awak tak faham. Okay, tak apa, nanti sambil kita buat ni, kita akan cuba secara online sekiranya kita mempunyai masa untuk mencuba jenis-jenis data yang kita dah belajar, okay? Alright, sebab memang banyak jenis data you kena tahu sebab nanti soalan akan tanya awak. Okay, so this one adalah menggunakan simbol ini dulu. Tanda bracket bersegi ataupun bracket ada titik bertindih penutup bracket. Okay, so this one. Okay, you nampak mempunyai string. String tu kita tahu satu perkataan. This one kita panggil string. Okay, contoh ayat string selamat datang. Kita nak print ayat tersebut namun huruf yang keempat. Okay, so dia akan bacalah di mana huruf keempat berada. Nampak? Bracket. Bracket bersegi. Okay, tapi make sure ayat yang awak kena print yang mana ayat. Kalau ada banyak, define pun boleh ubah yang you nak. Print ataupun paparkan dan bagi tahu huruf keberapa dia nak paparkan. So, dia akan kira 1, 2, 3, 4. So, dia terus paparkan huruf M. Okay, print ayat yang keempat. M. Okay, sorry. Kita bermula di sini, kosong. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, manakala print ayat 10, titik bertindih 14. Bermaksud, okay, aksara dalam lingkungan ke-10 hingga 14. Okay, ingat kita bermula dengan indeks kosong. So, awak kena kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so 10 hingga 14 dia akan print bermaksud tang. Okay, kalau ada titik bertindih bermaksud nombor pertama ini indeks yang keberapa hingga indeks yang keberapa. So, dia akan paparkan. Kalau ini bermaksud satu huruf je dia akan paparkan. Yang ini daripada huruf indeks yang keberapa hingga huruf indeks yang keberapa. Sebab tu ada titik bertindih. Okay, nampak? Nombor dalam bracket bersegi bermaksud nombor indeks. Okay, ayat keempat jangan pula awak ingat 1, 2, 3, 4. Kosong. 1, 2, 3, 4. Okay, so di sini semua saya dah buat nota ringkas di bawah untuk pastikan you faham. Okay, alright. Manakala untuk fungsi len dan ada bracket, len tersebut dia akan mengira termasuk space. Len ayat dia akan kira lah berapa huruf di sini termasuk. Okay, kita tengok len. Menghitung bilangan aksara dalam string. Okay, so dia akan kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Termasuk space. Kalau kat sini tak ada space, selamat datang secara rapat. So jawapan dia 13. Okay, setiap perkara di sini, ujukan, aksara semua ni dia akan ambil kira. Okay. Alright, itu adalah len bracket. Okay, maksudnya awak nak suruh kira berapa bilangan aksaranya. Okay. Dan ini saya kata simbol koma, plus dan juga simbol star. Okay, simbol koma untuk gabungkan dua string dengan satu ruang kosong. Okay, nampak? Print A, awak dah isytiharkan A string, hello. Pembeli ubah yang kedua B, string, dunia. Yang ketiga string, okay, ada bentuk tanda seru ini. Okay, kemudian kita nak print, paparkan A. So, dia akan paparkan A, B plus C. Okay. So, ini adalah A, hello, B. Okay, tengah ada space, dunia. Namun, plus dengan C, dia tak ada space lah. Dia terus rapat kepada dunia tu. Kalau awak buat A, B, C, hello, hello space, dunia space, tanda seru. Itu maksud dia. Okay, kalau star, print A star 4. Okay, contoh di sini, dia akan ulang string tersebut, ulang pemboleh string yang mana you nak. Okay, berapa kali? Star, berapa kali you nak ulang? Kalau 10, dia akan ulang lah. Hello, 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 10 kali. Kalau you nak print B, maksudnya you nak dunia ni, 3 kali. Dia akan ulang. Dunia, dunia, dunia. Okay, alright.
So itu adalah untuk simbol, koma, plus dan juga star. Okay, so jangan ingat simbol star ni selain pengiraan. Itu adalah pengiraan ini adalah fungsi di bawah untuk menggabungkan fungsi-fungsi di bawah Python pula. Okay, manakala fungsi join di dalam bracket menambahkan aksara yang dinyatakan di antara setiap aksara dalam suatu string. Okay, you nampak masih ayat yang sama string iaitu selamat datang. Okay, you nak print apa? Okay, you nampak letak dot, joinkan dengan ayat apa. Okay, bermaksud setiap char ini atau setiap aksara ini, di antaranya dia nak joinkan dengan simbol titik bertindih. Kalau yang ini dia nak spacekan setiap ayat di dalam aksara ini, dia nak spacekan. So dia akan jadi seperti ini. Okay, alright. Okay, manakala last kali adalah boolean. Okay, boolean hanya ada dua syarat. Sama ada pernyataan tersebut benar atau palsu. Okay, ia digelar sebagai nilai logik. Okay, nilai logik boolean hanya disebut kosong mewakili palsu manakala benar diwakili oleh nilai 1. Okay, dan digunakan sebagai pernyataan bersyarat di bawah struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Okey, pernyataan bersyarat tersebutlah kita panggil ungkapan boolean. Okey, di mana melibatkan perbandingan lebih besar sama dengan, lebih kecil dan lebih kecil dan sama dengan. Okey, di sini you boleh nampak Okey, ini adalah contoh scratch di mana penggunaan boolean digunakan. Okey, tapi di sini dia menggunakan perbandingan. Okey, apakah umur anda? Contoh, saya tulis. Misalnya anda tingkatan 2. Umur anda adalah contohnya 14. Okey, adakah 14 sama dengan nilai 14? Okey, sekiranya betul, dia akan bagi tahu benar. Contoh kalau saya masukkan umur saya. Contoh kalau saya kata umur saya 30. Okey, 30 sama tak dengan 14? Tidak. So, dia akan paparkan palsu. Okey, bermaksud umur saya tak sama dengan nilai 14. Okey? Alright, ini adalah paparan boolean di mana bagaimana untuk menulis, untuk mengenal pasti pernyataan yang dinyatakan true or false. Okey. X yang dimasukkan adalah kita setkan X sebagai 13. Sekiranya X, adakah X lebih besar daripada 3? 13. Lebih besar tak daripada 3? Betul. Adakah X lebih kecil daripada kosong? So awak tengok. 13 lebih kecil tak daripada kosong? Tidak. So sebab tu dia paparkan false. Okay. Penerangannya you boleh nampak di sini di mana simbol sama dengan bermaksud sama dengan lah seperti yang kita tahu. Kalau yang simbol mulut tenganga ni kita panggil mulut buaya biawak. Biasanya cikgu awak akan kata maksud lebih besar dan lebih kecil. So you sepatutnya tahu perbandingan di dalam matematik. Okay, so untuk hari ni jenis data boleh faham tak? Laju saya hari ni. Ada apa-apa soalan tak? Okay, Tarundi kata faham. Faham betul, okay. Dekat rumah, lepas kelas ni saya akan ada buat quiz. So, buat quiz tersebut dan cuba ambil masa. Biasanya kelas saya sejam, tapi biasanya waktu macam ni saya akan suruh you cuba tau. Cuba menggunakan online Python ataupun online C++ juga sebab tadi ada contoh. Cuba buat, dapat tak output yang dikendaki seperti yang dinyatakan. Okay, kalau kita dalam kelas memang saya suruh you buat online coding yang dinyatakan. Okay, sebab kalau tak nanti you tak tahu bagaimana bentuk paparannya. Okay, alright. Okay, jangan left lagi, kehadiran saya belum ambil Okay, sekiranya ada apa-apa sebarang masalah, just private comment. Nanti saya akan baca dan saya akan reply. Okay, saya ada masukkan beberapa link. Sama saja, semua link tu adalah link kehadiran anda. Okay, so selepas ni saya terus bagi quizzes. So you jawab. Kalau kawan awak tak ada dalam ni, tolong maklumkan, tak apa. Sebab saya
quizzes tersebut boleh buat menggunakan handphone. Namun saya boleh tahu kalau you jawab 2-3 kali, kalau you jawab 2-3 kali tu bagus sebab you nak tahu betul tak jawapan. Saya ingat tak apa yang cikgu ajar. Okay. Tapi sebab dia akan keluar kepada saya resubmitter, maksudnya you guna 2-3 kali lah. Okay, so hari ni kita buat quizzes dahulu. So next class kita akan teruskan kepada tajuk seterusnya di mana you banyak belajar berkaitan maksud-maksud simbol. Okay, lagi banyak detail. Okay, untuk chapter yang ini memang banyak maksud dan definisi untuk digunakan di bawah Python. Okay, so siapa yang dah selesai, tolong isi link kehadiran. Saya akan masukkan dan saya akan inform lah siapa yang tak datang. Okay, tolong tanya tolong maklumkan kepada kawan yang tak dapat hadir hari ni. Mungkin ada kekangan, adik-beradik nak guna internet pun saya faham. Cuma tolong pastikan mereka lihat video ulangan. Saya akan masukkan nanti. Okay, so itu saja hari ni. So lepas ni tolong check kalau saya ada hantar quizzes sebagai homework anda. So thank you for today and thank you for all that spend